Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mahdi dan dalam episod kedua bab pembezaan ini, saya akan cuba menerangkan asas-asas dalam pembezaan pula. Ini merupakan bahagian terpenting dalam bab pembezaan kerana ia akan digunakan pada tajuk-tajuk aplikasi yang seterusnya. Perlu anda memahami dan mengenal pasti setiap fungsi-fungsi yang hendak dibezakan kerana fungsi yang berlainan mempunyai rumus dan kaedah yang berlainan. Sebelum itu, sebagai sokongan kepada video-video saya, sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video seterusnya dari saya. Kita mulakan selepas ini. Sebelum kita memulakan asas-asas dalam pembezaan, anda perlu mengetahui apa itu pembezaan. Pembezaan bagi suatu fungsi ialah nisbah perubahan dalam nilai fungsi itu berbanding perubahan dalam nilai pemboleh ubahnya. Jika y merupakan satu fungsi dan x merupakan pemboleh ubah yang terdapat dalam fungsi y itu, maka pembezaan bagi fungsi y ialah nisbah perubahan dalam nilai y berbanding perubahan dalam nilai x, iaitu dy per dx. Sekiranya v merupakan suatu fungsi dan r merupakan pemboleh ubah yang terdapat dalam fungsi v itu, maka pembezaan bagi fungsi v ialah nisbah perubahan dalam nilai v berbanding perubahan dalam nilai r, iaitu dv per dr. Boleh kan? Sekarang kita masuk kepada asas-asas pembezaan. Terdapat 6 fungsi pembezaan yang berbeza. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu pembezaan bagi satu pemalar. Pembezaan bagi satu pemalar adalah sifar. Ini adalah kerana fungsi itu hanya merupakan satu pemalar dan tidak mempunyai pemboleh ubah x, maka ia tidak dapat dibezakan dengan x. Maka jawapannya sudah tentu adalah sifar. Saya berikan satu contoh. Sebagai contoh, y sama dengan 8, di mana dalam fungsi ini tidak terdapat pemboleh ubah x, maka y tidak dapat dibandingkan dengan x. Apabila tidak dapat dibandingkan dengan x, sudah tentu hasil pembezaannya, iaitu dy per dx adalah sifar. Boleh kan? Okey dah. Fungsi pembezaan yang kedua adalah fungsi bagi satu sebutan, iaitu yang kedua, satu sebutan ax kuasa n. Bagi pembezaan fungsi ini, anda perlu memastikan fungsi yang hendak dibezakan mestilah dalam bentuk indeks. Sekiranya terdapat fungsi-fungsi dalam sebutan am, anda perlu menukarkan dulu kepada bentuk indeks. Dalam fungsi ini, kita dapati bahawa jika y sama dengan
AX kuasa N satu sebutan, maka pembezaan bagi fungsi ini dy per dx adalah, iaitu, perhatikan betul-betul, pertama, kuasanya dibawa ke hadapan sebagai pekali kepada fungsi itu. Bererti kuasanya N dijadikan pekali kepada fungsi ini AX kuasa N. Kemudiannya, kuasanya ditolakkan dengan 1. Ini merupakan rumus kepada pembezaan bagi satu sebutan. Saya berikan satu contoh. Sebagai satu contoh, Y sama dengan 2X kuasa 3. Iaitu di mana A adalah 2 dan N adalah 3. Maka apabila kita bezakan dy per dx, kuasanya dibawa ke hadapan sebagai pekali kepada fungsi sebutan itu, iaitu 2x kuasa 3 dan kuasanya ditolakkan dengan 1. Maka kita dapat hasilnya iaitu 6x kuasa 2. Mudah kan? Sekarang saya pergi kepada satu contoh di mana satu bentuk am ditukarkan kepada bentuk indeks. Contoh yang seterusnya, katakanlah iaitu Y sama dengan 3X kuasa 4 per 4, di mana penyebut bagi pecahan ini adalah 4. Maka kita perlu menukarkan dulu daripada bentuk am ini kepada bentuk indeks, iaitu apabila dalam keadaan ini kita jadikan dia 3 per 4 sebagai A, kemudian X kuasa 4. Boleh kan? Seterusnya, apabila sudah menjadi bentuk indeks, barulah kita lakukan pembezaan ke atas fungsi ini, iaitu dy per dx sama dengan 4 kuasanya dibawa ke hadapan sebagai pekali bagi fungsi ini 3 per 4 x kuasa 4 dan kuasanya ditolakkan dengan 1. Maka kita permudahkan yang ni, maka dia jadi 3x kuasa 3. Mudah kan? Terdapat banyak bentuk am yang perlu kita tukarkan kepada bentuk indeks. Saya akan terangkan satu persatu selepas ini. Sekarang saya berikan satu lagi contoh di mana satu sebutan dalam bentuk am yang juga merupakan satu pecahan kepada bentuk indeks. Iaitu contohnya Y sama dengan 2 per 3x kuasa 2. Ini adalah satu pecahan dalam bentuk am. Untuk menukarkan kepada bentuk indeks, anda perlu menaikkan x kuasa 2 ke atas tanpa pekalinya. Sekiranya anda menaikkan dengan pekali-pekalinya sekali, maka ia menjadi satu fungsi gubahan yang akan kita belajar nanti dan penyelesaiannya lebih kompleks. Untuk itu, kita naikkan x kuasa 2 ke atas, di mana kita akan dapati 2 per 3 x. Kita naikkan ke atas dan dalam hukum indeks, apabila kuasa bagi penyebutnya dinaikkan ke atas, kuasanya menjadi negatif. Negatif 2. Sekarang, bentuk am itu telah ditukarkan kepada bentuk indeks, di mana A adalah 2 per 3, X dan N-nya adalah negatif 2.
barulah kita boleh melakukan pembezaan ke atas sebutan ini. Maka kita bezakan dy per dx adalah kuasanya dibawa ke hadapan sebagai pekali negatif 2 darab, iaitu sebagai pekali kepada sebutan itu 2 per 3 x kuasa negatif 2 dan kuasanya ditolakkan dengan 1. Boleh kan? Seterusnya kita permudahkan sebutan ini. Maka kita dapati negatif 4 per 3 x kuasa negatif 3. Ini adalah jawapan kepada pembezaan bagi sebutan ini. Walau bagaimanapun, sekiranya soalan asalnya merupakan bentuk am, adalah lebih baik anda menukarkan kembali bentuk hasil pembezaannya ke dalam bentuk am, iaitu ia menjadi negatif 4 per 3, kita turunkan dengan menghilangkan kuasa negatifnya, x kuasa 3. Mudah kan? Sekarang saya akan berikan satu lagi contoh di mana satu bentuk am yang merupakan punca kuasa untuk ditukarkan kepada bentuk indeks sebelum kita lakukan pembezaan ke atas persamaan itu. Saya berikan sebagai satu contoh, iaitu y sama dengan 1 perkali 2 punca kuasa 3 x kuasa 2. Dalam bentuk punca kuasa ini, anda perlu pastikan bahawa perkali bagi x mestilah bernilai 1. Sekiranya ia bernilai selain daripada 1, ia akan menjadi satu fungsi gubahan. Perlu diingat bahawa perkalinya adalah 1. Sekiranya ia bernilai selain daripada 1, apabila kita tukarkan kepada bentuk indeks, ia akan menjadi fungsi gubahan, yang mana penyelesaiannya adalah lebih kompleks dan akan kita pelajari nanti. Untuk itu saya mula menukarkan sebutan ini, iaitu 2. Dalam hukum indeks, apabila punca kuasa, kuasanya akan berubah menjadi 1 per. Bererti kita dapati fungsi itu adalah x kuasa 2 dan kita tukarkan bentuk punca kuasa kepada bentuk kuasa, ia menjadi 1 per 3. Boleh kan? Seterusnya, dalam hukum indeks juga, dalam bentuk ini, kuasa-kuasanya didarabkan. Maka ia menjadi 2x kuasa 2 per 3. Kini sebutan ini sudah berubah menjadi bentuk indeks, iaitu di mana A adalah 2x dan N adalah 2 per 3. Barulah boleh kita lakukan proses pembezaan kepada persamaan ini. Maka dy per dx, kuasanya dibawa ke hadapan sebagai pekali 2 per 3 didarabkan dengan sebutan itu 2x 2 per 3 dan kuasanya ditolakkan dengan 1. Maka ia menjadi, iaitu 24 per 3 x kuasa negatif 1 per 3. Boleh kan? Dan ini adalah merupakan jawapan bagi pembezaan terhadap fungsi ini. Walau bagaimanapun, seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa sekiranya fungsi asalnya merupakan bentuk am, perlu kita tukarkan fungsi
pembezaannya juga kebentukan. Maka ia menjadi, saya lakukan di sini, iaitu X apabila berkuasa negatif, ia akan diturunkan sebagai penyebut. Maka kita dapat 4/3X kuasa 1/3. Apabila kita dapati kuasa bagi X adalah merupakan pecahan, adalah lebih baik kita tukarkan kepada bentuk am. Ia akan menjadi 4/3 punca kuasa 3X. Mudah kan? Untuk contoh yang seterusnya, saya akan cuba menukarkan bentuk am kepada bentuk indeks di mana suatu nilai pecahan yang mengandungi punca ke bentuk indeks. Sebagai contoh, Y sama dengan 3/2 punca kuasa 2X. Di mana kita dapati punca kuasa 2X sebagai penyebut. Kita tukarkan satu persatu. Iaitu yang pertama 3/2X kuasa 1/2. Ini adalah kerana punca kuasa 2 apabila kita tukarkan ke bentuk indeks, ia menjadi berkuasa pecahan. Boleh kan? Seterusnya kita naikkan hanya X ke atas, tidak bersama dengan pekalinya. Maka kita akan dapati fungsi ini menjadi 3/2 X kuasa negatif 1/2. Boleh kan? Setelah kita tukarkan, maka kita dapati A bagi sebutan ini adalah 3/2 X dan nilai N adalah negatif 1/2. Barulah kita boleh lakukan proses pembezaan terhadap persamaan ini. Saya lakukan di sini, iaitu dy per dx kuasanya dibawa ke hadapan sebagai pekali negatif 1/2 darab semua sebutan itu 3/2 X negatif 1/2 dan kuasanya ditolakkan dengan 1. Seterusnya kita permudahkan, ia menjadi negatif 3/4 X kuasa negatif 3/2. Boleh kan? Dan ini adalah merupakan jawapan kepada pembezaan bagi fungsi ini. Seterusnya, seperti yang saya nyatakan, bahawa jika persamaan asalnya merupakan satu bentuk am, adalah lebih baik jawapannya diberikan juga dalam bentuk am. Kita lakukan penukaran itu satu persatu. Yang pertama, kita turunkan X ini kerana kuasanya adalah negatif. Maka kita dapati negatif 3/4X kuasa 3/2. Boleh? Seterusnya, kuasanya dalam bentuk pecahan, iaitu apabila kita tukarkan ia menjadi punca, maka kita akan dapat jawapannya negatif 3/4 punca kuasa 2 sebab pecahannya adalah penyebut 2. Punca kuasa 2 X kuasa 3. Boleh kan? Saya telah menerangkan 2 daripada 6 fungsi asas dalam pembezaan. Untuk pembezaan fungsi-fungsi yang seterusnya akan saya terangkan dalam bahagian kedua episod kedua video ini. Sebelum saya mengakhiri
video ini, ingat kata-kata saya bahawa yang berusaha akan mencipta kejayaan, yang bermalas-malasan sahaja akan mencipta pelbagai alasan. Sekian daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.